Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'. Jadi insya-Allah kita akan sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah melalui kitab yang mulia, kitab Tijan Ad-Darari, syarahan oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas matan Risalah At-Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, kita masih lagi di dalam perbahasan sifatun salbiyah, sifat-sifat salbiyah. Dalam perbahasan sifat salbiyah yang mana kesemua sifat-sifat ini dalalahnya adalah salbi ataupun nafi. Kesemua sifat-sifat ini ataupun bab pada menerangkan sifat salbiyah ini adalah perbahasan berkenaan dengan tanzihat, menyucikan ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat-sifat yang kurang ataupun sifat-sifat yang lemah yang membawa kepada ataupun yang menidakkan makna ilah ataupun makna Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini adalah bab tanzih, bab mensucikan Allah taala daripada segala kekurangan. Baik, kita dah selesai 3 daripada sifat salbiyah. Kita dah bincang sifatul qidam, kita dah bincang sifatul baqa dan al-mukhalafah lil hawadith. Baik, hari ini masuk kepada sifat yang keempat, iaitu al-qiyamu bin nafsi. Baik, kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri dan juga syarihnya, iaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, yang mana nanti akan ditafsirkan ataupun akan tafsirkan dua makna bagi al-qiyamu bin nafsi yang akan diterangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri sendiri, kemudian ditafsirkan dari segi pemahaman terhadap kedua makna itu oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Baik, disebutkan qiyamuhu bin nafsi. Daripada sini, bila para ulama meletakkan ataupun mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan al-qiyamu bin nafsi, maka di sini jelaslah bahawasanya boleh diitlakkan kalimah an-nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sebutkan kalimah an-nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari segi makna ataupun dari segi bahasa, an-nafsu merangkumi beberapa makna. Antaranya adalah az-zat. Antara makna an-nafsu adalah az-zat. Wa huwal murad huna, yang mana yang dimaksudkan dengan sifat ini al-qiyamu bin nafsi ay bidzat. An-nafsu di situ adalah az-zat. Baik, jadi antara makna an-nafsu di dalam lughah adalah az-zat. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi ala nafsihi, an-nafsu di situ bermakna az-zat. Jadi di situ kita dapat lihat bahawasanya boleh untuk kita itlakkan kalimah an-nafsu pada Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan daripada bab al-musyakalah. Baik, al-musyakalah apa? Al-musyakalah ini contohnya macam nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Jadi menisbahkan nisyan pada Allah Subhanahu wa taala min babil musyakalah. Hanya bab musyakalah sahaja. Begitu juga bila disebutkan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Jadi itlak kalimah an-nafsu pada Allah Ta'ala
Akan tetapi di situ ada dua kalimah an-nafsu. Jadi sebahagian menyebutkan dan mengkhususkan itlak kalimah an-nafsu pada Allah Subhanahu wa taala min babil musyakalah atau muqabalah. Nasullaha fanasiyahum. Jadi menisbahkan nisyan pada Allah taala min babil musyakalah sahaja. Mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Jadi di situ tertolak bahawasanya mengitlakkan kalimah an-nafsu pada Allah Ta'ala hanya bab musyakalah saja. Tidak. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang lain, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, di situ an-nafsu diitlakkan pada Allah Ta'ala bermakna az-zat. Laisa min babil musyakalah. Kalau musyakalah mesti ada dua perkara yang apa kita panggil muqaranah antara dua perkara. Nasullaha fanasiyahum. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Jadi nisbah nafsika, iaitu nafsillahi, maknanya adzatullahi. Jadi di situ tertolak yang mengatakan bahawasanya hanya boleh itlakkan kalimah an-nafsu pada Allah Ta'ala min babil musyakalah. Jadi dekat sini ini antara makna pertama bagi kalimah an-nafsu di dalam lughah. Antara maknanya adalah adzat. Baik, makna yang kedua adalah ad-dam, darah. Darah juga adalah makna yang diletakkan bagi kalimah an-nafsu, ad-dam. Dan kalau kita jumpa di dalam kitab-kitab fiqh pun begitu. Contohnya disebutkan ma la nafsa lahu sa'ilah la yunajjisul ma. Jadi ma la nafsa lahu sa'ilah, iaitu ma la damma lahu, yang tidak ada darah. Jadi binatang yang tidak ada darah, maknanya kalau disembelih ataupun kalau dipisahkan antara dua badannya itu tidak mengeluarkan darah, la yunajjisu alma, tidak menyebabkan air menjadi najis. Jadi di situ makna kalimah an-nafsu di dalam kitab-kitab fiqh pada sebahagian bab memberi makna ad-dam. Jadi itu min itlaqil lughah bagi kalimah an-nafsu juga. Antara yang lain juga, makna al-nafsu juga diletakkan bagi makna al-anafah. Al-anafah maknanya harga diri. Menunjukkan makna harga diri. Contoh kalau kita kata fulan la nafsa lahu, maknanya fulan la muru'ata lah. Maknanya tidak ada maruah ataupun tidak ada harga diri. Jadi kalimah an-nafsu diitlakkan juga bagi makna al-anafah. Dan antara makna yang terakhir ataupun makna selain daripada itu, kalimah an-nafsu juga diletakkan bagi makna al-uqubah. Al-uqubah. Sebahagian menyebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Jadi an-nafsahu di situ bermakna uqubatahu. Dan berhati-hatilah kamu semua ataupun Allah memberi peringatan kepada kamu semua akan nafsahu di situ bermakna uqubatahu, siksaannya nanti di hari akhirat. Jadi kalimah an-nafsu juga diitlakkan bagi kalimah al-uqubah. Jadi ini min itlaq ataupun dari segi lughah. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini, kalimah an-nafsu boleh diitlakkan pada Allah Subhanahu wa taala, boleh dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan dari segi musyakalah. Maknanya bukan dari segi muqabalah. Jadi di sini kita akan dapat bahawasanya kalau kita lihat beberapa kitab yang lain, sebahagian menyebutkan tidak boleh diitlakkan kalimah an-nafsu pada Allah Ta'ala, hanya bab majaz. Tapi di sini jelas bila disebutkan oleh para ulama, al-qiyamu bin nafsi. Jadi an-nafsu bermakna al-zat. Kalau kita buka semua kitab-kitab kalam, mereka akan menyebutkan al-muradu bin nafsi al-zatu. Yang dimaksudkan dengan an-nafsu di situ adalah az-zat. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan berdiri dengan sendirinya. Baik. Kalimah ataupun makna al-qiyamu bin nafsi, sebahagian daripada mutakallimin tafsirkan seperti mana yang dinyatakan oleh al-Imam al-Bajuri pada makna al-qiyamu bin nafsi, menyebutkan apa? Mufassarun bi amrayni. Kalimat ataupun sifat al-qiyamu bin nafsi ditafsirkan kepada dua perkara, kepada dua makna. Kalimah ataupun sifat al-qiyamu bin nafsi ditafsirkan kepada dua makna ataupun dua perkara. Yang pertama, al-awwalu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi. Yang pertama adalah
menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berhajat, yaftaqir bermakna yahtaj, tidak berhajat kepada mahal, kepada tempat, ataupun kita kata di sini mahal di sini bermakna az-zat. Mahal di sini bermakna az-zat yaqumu bihi. Annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin ay mustaghnin 'anil mahal. Terkaya Allah Ta'ala itu daripada zat. Maknanya Allah tidak berhajat kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tidak berhajat kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah bukan sifat. Tafsiran pertama menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah sifat. Tafsiran yang pertama ini bila disebutkan la yaftaqiru ila mahallin, mahal di situ bukan bermakna makan. Kenapa bukan bermakna makan dengan makna tempat? Kerana kita telah menafikan hululu Allah Subhanahu Wa Taala fil makan pada sifat al-mukhalafah lil hawadis. Ketika mana kita bincang suwarul mumatsalah asyarah, antaranya adalah ayyahulla fi makanin. Jadi kita dah nafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu berada pada tempat. Bila disebutkan di sini, la yaftaqiru ila mahallin, mahal di situ bermakna az-zat. Maknanya menafikan Allah Ta'ala itu sifat kerana yang berdiri pada zat adalah sifat. Al-qa'im bi ghairihi adalah as-sifat. Kerana berdirinya sifat itu secara tabi'iyah, secara mengikut zat. Adanya sifat itu ketika mana adanya zat. Jadi di sini bila disebutkan la yaftaqiru ila mahallin ay mustaghni 'anil mahal, al-mahal di situ bermakna az-zat. Kenapa kita tak kata mahal di situ bermakna al-makan? Kerana telah tertolak dan telah kita ketahui mustahil Allah Taala itu berada pada tempat ketika mana ditafsirkan makna al-mukhalafah lil hawadis. Itu makna yang pertama. Mufassarun bi amrayni, al-awwalu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahal. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yaqumu bi. Kerana Allah Ta'ala adalah zat dan zat tidak berdiri ke atas zat yang lain. Adapun yang berdiri ke atas zat yang lain adalah sifat, bukannya zat. Baik. Tafsiran yang kedua, wathani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin. Yang kedua adalah makna ataupun tafsiran kepada al-qiyamu bin nafsi adalah la yahtaj ila mukhassis. Annahu ta'ala la yahtaj, la yaftaqir bermakna yahtaj. Yahtaj ila al-mukhassisin. Mukhassis di sini maknanya al-mujid. Al-mujid maknanya pencipta. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menciptakannya. Baik. Kemudian, Al-Imam Al-Bajuri, dan seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyebutkan bahawasanya tafsiran yang kedua ini sebenarnya telah terjawab dan telah tertolak ketika mana kita tafsirkan sifatul baqa'. Bila kita sebut sifatul qidam, bukan baqa', qidam. Sifatul qidam. Bila kita isbatkan Allah Ta'ala itu adamul awwaliyah, tidak ada permulaan. Kenapa kita kata begitu? Law kana laisa qadiman lakana hadisan. Kalau Allah Ta'ala bukan qadim, maka Allah Ta'ala hadis. Wa kullu hadis la budda lahu min muhdis. Setiap yang baharu itu tidak boleh tidak, maknanya mesti ada yang mencipta. Muhdis, yang menciptakannya, yang mengeluarkan daripada Adam ilal wujud. Wa kaunu kemudian kita kata apa? Walau kana hadisan lakana yahtaj, ataupun lahtaja ila muhdisin. Kemudian kita bincang apa dalam sifat qidam? Kita bincang muhdis di situ. Kalau dia qadim, selesai. Itulah Tuhan sebenar. Tapi kalau dia hadis juga, perlu kepada muhdis yang seterusnya. Kemudian muhdis yang ketiga kita bincang. Kalau muhdis yang ketiga itu adalah qadim, selesai. Itu adalah Tuhan. Tapi kalau ianya tetap hadis juga, maka berhajat kepada muhdis yang seterusnya,
Dan kalau perkara itu berterusan, maka akan jadi tasalsul. Tasalsul muhal, butlanu tasalsul kita dah bincang. Ketika mana kita bincangkan burhan at-tatbiq. Terbatalnya tasalsul dengan burhan at-tatbiq. Kemudian, kalaulah silsilah ataupun perkara itu berterusan dan balik kepada yang pertama, maka dipanggil sebagai ad-daur. Dan daur juga kita dah bincang butlanu daur kerana membawa kepada ijtima'u an-naqidaini. Dan lagi satu, macam sebahagian antaranya Al-Imam Ar-Razi menyebutkan butlanud daur badihiyun. Butlan, terbatalnya daur itu secara badihi, orang boleh faham. Jadi imma kita menyebutkan dalil hari itu bila kita katakan membawa kepada ijtima'un naqidaini, ataupun difahami oleh semua orang bahawasanya daur itu adalah perkara yang mustahil. Jadi bila disebutkan di sini annahu, tafsiran yang kedua, annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujid, telah dibincangkan ketika mana kita sebutkan sifatul qidam. Sifatul qidam, kita kata al-qidam bermakna adamul awwaliyah, salbul awwaliyah, ataupun menafikan hudusullahi ta'ala, menafikan yang Allah Ta'ala itu hadis. Dan kita dah bincang bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mujid, tetapi didatangkan juga pada tafsiran kedua makna al-qiyamu bin nafsi. Kerana itu saya sebutkan tafsiran dua tafsiran ini adalah sebahagian mutakallim mengatakan bahawasanya makna al-qiyam bin nafsi itu terbahagi kepada dua tafsiran. Yang pertama adalah la yaftaqir ila mahal, dan yang kedua la yahtaj ila mukhassis. Maka dua tafsiran ini oleh sebahagian daripada mutakallimin. Adapun sebahagian yang lain berpada dengan makna yang pertama, iaitu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahal bermakna az-zat, dengan makna az-zat. Baik. Jadi kenapa didatangkan lagi tafsiran yang kedua? Kerana apa? Kerana dalam ilmu kalam tidak boleh ataupun tidak cukup dengan dalalah iltizamiyah sahaja, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini. Lalu ditasrihkan pada makna yang kedua, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mujid ataupun pencipta. Kerana itu Syekh Nawawi Bantani menyebutkan hadha sani itu kembali kepada tafsiran yang kedua, iaitu annahu ta'ala la yahtaj ila mukhassis ay al-mujid. Hadha thani wa hadha thani wa in kana yastaghni anhu bil qidam. Walaupun dah selesai dan cukup dah, kita dah terang sifatul qidam. La yakfi fil istighna'i, la yakfi fihi al-istighna. Tak cukup padanya. Maknanya tak cukup hanya kita bincang dalam sifatul qidam sahaja. Lianna khataral jahli fi hadzal fanni 'azimun. Kerana kejahilan yang berlaku oleh kebanyakan orang pada perbahasan sifat kalam ini ataupun sifat tauhid ini terlalu banyak dan terlalu besar. Fala budda fihi minat tasrih bil aqaidi. Maka tak boleh tidak, kena tasrihkan, kena jelaskan, kena bayan, kena terangkan dengan jelas satu persatu dalam bab akidah, tidak berpada dengan dalalah iltizam. Kerana itu Syekh Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya terhadap Matan Ummil Barahin menyebutkan qad yufhamu fi sifatil qidam. Maknanya telah difahami makna yang kedua ini, iaitu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mukhassis di dalam sifatul qidam. Walakinnal ulama la yaktafuna fi hadzal fanni bidalalatil iltizam. Tetapi para ulama di dalam ilmu ini tidak cukup ataupun tidak berpada dengan dalalah iltizam sahaja. Kenapa? Li syiddati khataril jahli bil aqaid. Kerana banyaknya kejahilan yang berlaku dalam bab akidah ini, lalu setiap satu perkara perlu ditafsilkan dan perlu ditakkidkan dan ulang berkali-kali. Kena ulang. Dan kadang-kadang sebahagian daripada ulama-ulama kalam mengulang bab tersebut ataupun tambah lagi sekali pada perbahasan itu. Kerana apa? Kerana banyaknya khilaf di kalangan firaq Islamiyah sendiri pada memahami sesuatu sifat ataupun sesuatu perkara dalam bab tauhid. Contohnya bila dibincangkan sifatul kalam contohnya, maka para ulama akan ambil berat dengan sebenar-benarnya pada perbahasan sifatul kalam. Kerana apa? Kerana kita panggil banyaknya
kesalahan ataupun banyaknya nizak ataupun ikhtilaf, perbalahan dan perbezaan pada memahami sifatul kalam. Lalu para ulama di dalam ilmu kalam menerangkan dengan lebih detail dan lebih jelas pada sifatul kalam. Jadi imma sama ada diulang ataupun ditasrihkan kerana kejahilan yang banyak di dalam ilmu kalam ini, ataupun yang kedua kerana banyaknya percanggahan dan perbalahan pada memahami sesuatu perbahasan di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Baik. Jadi bila disebutkan wathani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujid. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis, iaitu mujid. Wa hadha ath-thani wa in kana yastaghni anhu bil qidam la yakfi fihi al-istighna li'anna khatar al-jahli fi hadha al-fann 'azimun fala budda fihi min at-tasrih bil 'aqaid. Maka tak boleh tidak kena juga datangkan kita panggil perbahasan ini sekali lagi supaya dijelaskan dengan pemahaman yang baik pada perbahasan sifat al-qiyamu bin nafsi. Baik. Selesai itu dua tafsiran yang dibawa oleh para ulama pada memahami sifat al-qaim ataupun al-qiyamu bin nafsi. Baik. Lawan bagi sifat ini, jadi seperti mana yang kita faham dalam manhaj Imam Bajuri, pertama datangkan sifat, zikrus sifat, kemudian datangkan maknanya dan datangkan lawannya. Kemudian barulah istidlal. Baik. Wadidduhu, iaitu lawan bagi sifat al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaj ila al-mahal wal mukhassis. Jadi lawan bagi al-qiyam bin nafsi adalah lal-qiyam bin nafsi. Sebab kita sebutkan lawan ataupun kita sebutkan sebelum ini ad-did di situ maknanya tanakut, maknanya lawan bagi sifat al-qiyam bin nafsi. Jadi bila disebut Allah Ta'ala mesti bersifat al-qiyam bin nafsi, maka lawannya adalah la al-qiyam bin nafsi. Ingat, kalau tanakut maknanya satu wujudi, satu lagi salbi. Satu ijabi, satu lagi salbi. Satu wujudi, satu adami, ataupun satu ijab, satu salab. Baik, jadi bila kita kata al-qiyam bin nafsi, tanakutnya adalah lal-qiyam bin nafsi. Baik. Tapi didatangkan makna ataupun lawan bagi al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis. Dan yang mana kedua ini adalah mafhum dan makna bagi lal-qiyam bin nafsi. Maka taqabul yang berlaku di antara sifat dan juga lawannya tetap al-mutanaqidan. Taqabul al-mutanaqidan. Taqabul baina al-mutanaqidaini. Dua perkara yang berlawan. Jadi bila dikata al-ihtiyaj ilal mahal, al-ihtiyaj ilal mukhassis, maka dua perkara ini adalah ainul makna lal qiyam bin nafsi. Kedua-duanya adalah makna bagi la al-qiyam bin nafsi. Maka taqabul di antara keduanya adalah taqabul baina al-mutanaqidaini, iaitu taqabul baina syai' wa naqidihi. Taqabul baina syai' wa naqidihi. Baik. Wadidduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassis. Baik. Lawan bagi sifat al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaj ilal mahal yang pertama, yang kedua al-ihtiyaj ilal mukhassis. Kemudian didatangkan istidlal pada memahami sifat, kedua sifat ini didatangkan istidlal. Yang pertama pada menyatakan al-ihtiyaj ilal mahal. Baik. Ketika mana menyebutkan dalil pada al-ihtiyaj ilal mahal, yang nak dinafikan pada perbahasan ini adalah menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah sifat. Menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah sifat. Baik. Jadi al-ihtiyaj ilal mahal bi ayyakuna sifatan. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada mahal bermakna az-zat, maka Allah Ta'ala itu adalah sifat, bukannya zat. Baik. Kita tulis sikit bagi nampak. Sekarang ni kita nak masuk kepada perbahasan istidlal. Maka yang pertama adalah pada al-ihtiyaj ila al-mahal bermakna az-zat. Jadi dalam perbahasan ini kita nak nafikan apa? Ayyakuna Allah Ta'ala sifatan. Menafikan yang Allah Ta'ala itu sifat. Maka disebutkan apa? Sekarang ni kita nak bina istidlal, tetap guna qiyasul khulf.
tetap guna kias khulf. Apa ni kias khulf? Kita datangkan ataupun kita isbatu butlani naqidil matlub, mengisbatkan batalnya lawan bagi qadiyah yang kita nak dalilkan. Contoh, saya nak istidlal yang Zaid berdiri, tapi saya tak bina dalil Zaid berdiri, saya nafikan Zaid tidak berdiri. Jadi bila saya nafikan Zaid tidak berdiri, automatik Zaid berdiri. Sebab apa? Sebab antara mutanaqidan, antara dua perkara yang tanaqud. Sebab tanaqud ikhtilaful qadiyataini bil ijabi was salbi. Perbezaan dua qadiyah antara ijab dan salab. Maknanya satu isbat, satu lagi nafi. Min haisu ayyalzama ahaduhuma ayyakuna sadiqatan wal ukhra kadhibah. Satu mesti betul, satu lagi mesti salah. Itu tanaqud. Jadi qiyas khulf terbina dengan tanaqud. Maknanya kita ada dua perkara, qadiyah dan juga tanaqudnya. Kita nak isbatkan qadiyah. Jadi kita buat apa? Kita batalkan tanaqud. Jadi bila dah tersabit, nakid dia adalah kadhibah, automatik qadiyah yang asal sadiqah. Sebab keduanya mutanaqidan. Jadi al-ihtiyaj ilal mahal. Maka kita nak bina apa? Kita nak bina dalil adamu al-ihtiyaj Allah Subhanahu wa taala ilal mahal. Jadi lawan ataupun tanaqud dia apa? Al-ihtiyaj ilal mahal. Sebab yang ini adam, maknanya nafi, salbi. Yang ini isbat. Jadi sekarang ni kita nak bina dalil, kita nak isbatkan ni. Tapi kita bina dalil di sini. Kita batalkan al-ihtiyaj ilal mahal. Maka kita kata apa? Lau kana. Lau ihtaja ilal mahal. Lau ihtaja ilal mahal. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada mahal, bermakna az-zat, bukannya makan. Macam kita dah tafsirkan tadi. Lakana sifatan, maka Allah Ta'ala itu adalah sifat. Law ihtaja ila mahal, ila al-mahal, bermakna az-zat, lakana sifatan. Jadi ini muqaddimah yang pertama, muqaddimah kubra bagi qiyas istisna'i. Ni qiyas istisna'i muqaddimah kubra dulu, baru sughra. Jadi law ihtaja ila mahal, ila al-mahal bermakna az-zat, lakana sifatan. Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, maka Allah Ta'ala adalah sifat, bukannya zat. Okay, baik. Lakinna kaunahu sifatan muhalun. Akan tetapi jadinya Allah Ta'ala itu sebagai sifat adalah mustahil. Baik, di sini adalah muqaddimah ataupun perkara yang perlu dinazarkan. Sebab perlu kepada ta'amul. Kenapa kalau kita kata Allah Ta'ala sifat adalah perkara yang mustahil? Kenapa kalau kita sebutkan Allah Ta'ala adalah sifat? Kenapa perkara itu mustahil? Maka disebutkan kerana Allah Ta'ala itu kalaulah sifat, maka tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Dapat? Saya ulang balik. Kalaulah Allah Ta'ala, jadi ini antara qadiyah yang perlu diperhati. La kaunahu sifatan muhal, Allah Ta'ala itu adalah sifat, jadinya Allah Ta'ala itu sebagai sifat adalah mustahil. Bukan Allah Ta'ala bersifat tau, maknanya Allah Ta'ala itu sendiri adalah sifat. Adalah perkara yang mustahil. Kenapa? Lau kana sifatan lam yattasif bi sifat al-ma'ani wal ma'nawiyah, iaitu sifat-sifat wujudiyah ataupun subutiyah. Sedangkan tersabit bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat-sifat ini dengan adillah dan dalil-dalil yang akan disabitkan pada sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, maka tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Kenapa? Listihalati qiyami as-sifat bis-sifat. Kerana mustahil sifat itu berdiri pada sifat. Contoh saya bagi, contohnya macam warna. Contoh kita kata warna ni.
Jadi ini warna hitam. Baik. Warna hitam berada pada apa? Berada pada zat. Baik, boleh tak warna hitam berada pada warna merah contoh? Kedua-duanya sifat. Boleh tak? Warna merah berada pada warna hitam. Tak boleh, kerana apa? Kerana kedua-duanya sifat. Apa kita panggil apa khususiat sifat? Khususiat sifat adalah berdirinya pada yang lain. Qiyamuhu bighairi. Berdirinya itu pada perkara lain, iaitu zat. Sifat bukan berdiri pada sifat, tapi sifat berdiri pada zat. Sifat berdiri pada zat. Contoh lain apa? Contoh kita kata al-ilmu. Al-ilmu adalah sifat. Baik, boleh tak al-ilmu berdiri pada al-jahlu? Tak boleh. Boleh tak al-ilmu berdiri pada al-aswad contohnya? Hitam. Pun tak boleh juga kerana al-ilmu berdiri pada zat, bukannya pada sifat. Jadi mustahil berdirinya sifat ke atas sifat adalah amrun badihi. Sebab sifat bukan berdiri pada sifat, tapi sifat berdiri pada zat. Kerana sifat itu sendiri, bila kita kata sesuatu itu adalah sifat, maka dia berhajat kepada zat untuk kita isyaratkan pada dia. Contoh macam tadi warna hitam. Boleh tak kita tunjuk warna hitam tanpa ada zat? Tak boleh. Apa-apa sahaja perkara berbentuk sifat. Contohnya tinggi. Boleh tak kita kata benda tu tinggi tapi tak ada zat yang kita tunjuk? Tak boleh. Sebab tinggi perlu kepada zat untuk diisyaratkan padanya. Kerana berdirinya sifat secara tabi'iyah, secara mengikut. Mengikut apa? Mengikut hukum zat. Mengikut hukum zat. Jadi itu adalah sifat. Maka mustahil sifat berdiri kepada sifat. Dan lagi satu kita sebutkan, kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, maka tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Mustahil berdirinya sifat ke atas dengan sifat. Dalam masa yang sama, wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifatul ma'ani. Sifat ma'ani apa? Sifat ma'ani yang 7. Apa? Al-qudrah, al-iradah, al-ilm, hay, sama', basar, kalam. Dan juga sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi, sifat-sifat ini wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengannya. Kalau tidak, maka akan melazimi kekurangan. Maka kalau ia melazimi kekurangan, batil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini. Tapi kalau kita katakan Allah Ta'ala itu sifat, maka tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah wajibatul qiyami bihi ta'ala. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengannya. Lil adillati ala dhalika. Kerana dalil-dalil yang akan disebutkan nanti dalam sifat ma'ani, kita akan sebutkan dalil-dalil yang wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang 7 bagi sifat ma'ani dan 7 lagi bagi sifat ma'nawiyah. Fa'adamu ittisafihi bidzalika, iaitu bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah batilun. Terbatal. Jadi kita kata lakinna kaunahu sifah muhal. Sebab apa? Lau kana sifatan lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Kenapa? Istihalatil qiyami sifat bis sifat. Baik. Kerana mustahil berdirinya sifat pada sifat. Kemudian kita kata wasifat ataupun wasifat al-ma'ani wal ma'nawiyah wajibatul al-qiyam bihi ta'ala. Wajib adanya ataupun wajibnya sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qiyam was sifat wal ma'ani wal ma'nawiyah wajibatul qiyam bihi ta'ala. Baik. Kemudian fa'adamu ittisafihi bidzalika, iaitu bi sifatil ma'nawiyah wal ma'ani muhalun ataupun batilun. Fama adda ilaihi batil juga. Fama adda ilaihi batilun.
segala perkara yang membawa kepada tidak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu terbatal. Kerana wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani daripada kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar dan juga kalam. Baik, dapat? Okey. Kita bagi tu ulang sekali. Bila disebutkan di sini, kalaulah Allah Ta'ala itu adalah dengan tafsiran yang pertama, kalau Allah Ta'ala berhajat kepada mahal, kepada mahal bukan bermakna makan, bukan bermakna tempat, tapi bermakna adzat, lakana sifatan. Okey. Juzuk yang ni faham? Yang pertama, law ihtaja ilal mahal lakana sifatan. Faham tak juzuk yang pertama ni? Kalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, maka Allah Ta'ala adalah sifat. Faham yang tu? Sebab yang berdiri pada zat adalah sifat sahaja. Tapi zat tak berdiri pada zat. Kita tak kata, saya berdiri pada Syauqi. Tak. Tapi yang berdiri pada Syauqi adalah sifat-sifat. Dapat tak? Jadi, ataupun contoh macam ni. Contoh macam kita kata, warna hitam. Jadi, warna hitam berdiri pada telefon. Tapi dalam masa yang sama kita tak kata mikrofon berdiri pada telefon. Sebab apa? Sebab zat tak berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat adalah sifat. Faham juzuk yang pertama? Bukan, Allah Ta'ala berhajat kepada zat. Zat yang lain. Zat yang lain. Bukan zat Allah Ta'ala. Sebab Al-Qiyam bin Nafsi bermakna berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tak berhajat kepada perkara yang lain. Jadi, bila disebut di situ, ada Al-Qiyam bin Nafsi, antara maknanya adalah nafyu kaunihi ta'ala sifatan. Menafikan yang Allah Ta'ala itu adalah sifat. Sebab Allah Ta'ala adalah zat, bukan sifat. Dapat tak? Jadi yang pertama kita nak nafikan nafyu kaunihi ta'ala sifatan. Menafikan yang Allah Ta'ala itu sifat. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang akan kita sebutkan nanti. Tetapi pada diri Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat, bukannya sifat. Dapat? Okay, baik. Jadi law ihtaja ila dzat lakana sifatan. Baik. Lakinna kaunahu sifatan muhal. Tapi Allah Taala itu adalah sifat mustahil. Kenapa? Law kana sifatan. Kalaulah Allah Taala itu adalah sifat, lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Allah Ta'ala itu tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kenapa? Listihalati qiyamis sifat bis sifat. Kerana mustahil sifat berdiri pada sifat. Sedangkan sifat berdiri pada zat, bukannya pada sifat yang lain. Sebab apa? Sebab sifat pada zat ataupun kita kata pada diri sifat itu sendiri, adanya ia dengan adanya zat. Contoh kita kata warna tadi kan, warna hitam. Macam mana kita nak tahu adanya warna hitam bila ada zat yang bersifat dengan warna hitam? Jadi sifatnya, okey. Sifat bagi sifat, faham tak? Sifat, saya peningkan istilah ni. Maknanya kita panggil khususiat sifat adalah dia berdiri pada zat, bukannya pada sifat. Sebab mustahil sifat berdiri pada sifat. Listihalati qiyamis sifat bis sifat. Baik, kemudian wasifatul ma'ani wal ma'nawiyah wajibatul qiyami bihi ta'ala. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kenapa? Lil adillati. Kerana dalil-dalil yang akan disebutkan pada sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrah, maka Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi kudrah, iaitu ajz. Lemah. Maka lemah adalah kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka tak boleh, mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah. Iradah. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan iradah, maka Allah Ta'ala, contohnya, kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi iradah. Iradah maknanya takhsis. Kalau Allah Ta'ala tidak ada takhsis, maknanya Allah Ta'ala wajib melakukan setiap perkara, melakukan ini, itu dan sebagainya. Maka tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Menafikan ikhtiar bagi Allah Ta'ala, maka itu adalah perkara mustahil kerana Allah adalah fa'ilul mukhtar. Maka dalam sifat ma'ani, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan tujuh sifat ma'ani yang akan disebutkan. Kerana dalil-dalil yang kuat, dan dalil-dalilnya adalah dalil akli dan juga dalil naqli.
kedua-duanya sekali. Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi kalau Allah Ta'ala sifat, maka tak boleh bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Maka fa'adamu ittisafihi bidzalika batil. Terbatal. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat-sifat ini, maka terbatal. Maka segala yang membawa kepada Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah juga terbatal. Fama adda ilal batil fahuwal batil. Kaedah. Fama adda ilal muhal fahuwa muhal. Ataupun fama adda ilal batil fahuwa batil. Sebab itu kalau kita bincang dalam ilmu mantik sebelum ini, dalam kias yang kita susun di dalam penghujahan atau muqaddimah yang kita susun di dalam kias, perlulah berhenti kepada sesuatu yang daruri. Itu satu benda perkara. Yang kedua, mestilah qadiyah ataupun muqaddimah yang kita susun adalah muqaddimah yang sadiqah. Kenapa? Kalaulah ia adalah muqaddimah kadhibah, maka akan melazimi natijahnya kadhibah juga. Sebab apa? Maladama al-kadhib fahuwal kadhib. Yang melazimi salah adalah salah. Sama juga dalam bab ini, yang melazimi batil adalah batil, yang melazimi muhal adalah muhal. Dapat? Lau kana sifatan lam yattasil bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah listihalati qiyam as-sifah bis sifah. Wa sifatul ma'ani wal ma'nawiyah wajibatul qiyam bihi ta'ala fa adamu ittisafihi ta'ala bidzalika batilun. Maka terbatal. Fama adda ila al-batil fahuwa al-batil. Maka terbatallah yang Allah Ta'ala itu adalah sifat. Maka bila terbatal ihtiyaj ila al-mahal, automatik tersabit adamul ihtiyaj ila al-mahal. Sebab sekarang ni kita guna qiyasul khulf. Kita batalkan naqid bagi qadiyah yang asal supaya kita dapat sabitkan qadiyah yang asal. Sebab bila dah terbatal yang satu, maka tersabit yang satu lagi. Sebab kita gunakan apa? Tanaqud. Tanaqud adalah ikhtilaf, perbezaan dua qadiyah, satu betul, satu salah. Kalau satu dah betul, satu lagi mesti salah. Kalau satu salah, satu lagi mesti betul. Jadi sebab itu kita kata kuat pada pendalilan yang dibawa ini. Kerana apa? Kerana digunakan kaedah yang ada di dalam tanaqud. Sebab tanaqud mesti satu betul, satu salah. Baik. Ini untuk yang pertama, iaitu al-ihtiyaj ilal mahal. Baik. Kemudian yang kedua, selesai ni, ada soalan ni. Okey, ada. Saya okey ada. Nampak ke dekat dalam kamera? Nampak? Jadi selesai yang pertama, iaitu tafsiran ataupun makna bagi al-qiyam binafsi yang pertama, iaitu adamul ihtiyaj ataupun adamul iftiqar ilal mahal bermakna adzat. Masuk kepada tafsiran yang kedua, iaitu mendalilkan pada adamul ihtiyaj, adam al-ihtiyaj ila al-mukhassis bermakna al-mujib. Walaupun dah dibincangkan dalam sifat qidam, tapi kita huraikan lagi sekali. Adamul ihtiyaj ila mukhassis dah dibincang dalam sifatul qidam. Telah kita isbatkan dalam sifatul qidam. Baik, tapi kita ulang balik. Kita kata apa? Sekarang ni kita guna qiyas khulf juga. Qiyas khulf. Kita datangkan qadiyah ataupun qadiyah dan naqidnya. Baik. Qadiyah yang pertama kita kata adamu al-ihtiyaj ila al-mukhassis. Baik. Lawan dia apa? Ataupun tanaqud dia apa? Al-ihtiyaj ila al-mukhassis. Sekarang ni kita nak bina dalil dekat sini. Tapi kita batalkan yang ini, batalkan naqidnya. Okey, kita kata apa? Law ihtaja ila al-mukhassisi, kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada mukhassis, lakana hadisan. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada mukhassis bermakna al-mujid, maka Allah Ta'ala itu baharu, hadis. Allah Ta'ala adalah baharu kalau berhajat kepada mukhassis.
Law ihtaja ila al-mukhassisi lakana hadithan. Kerana apa? Kerana yang berhajat kepada mukhassis adalah perkara yang baharu. Hadis. Sebab apa? Apa makna hadis? Al-wujud ba'dal adam. Dan hadis itu adalah perkara-perkara mumkinat. Apa makna mumkinat? Ma yastawi tarafai al-wujud wal adam. Yang sama berat timbangannya pada wujud dan juga pada adam. Ada dan tiada sama pada hak benda yang mungkin. Maka perkara mungkin berhajat kepada apa? Kepada tarjih. Kepada yang mentarjihkan sama ada wujud ataupun adam. Maka perlu kepada murajjih. Sebab apa? Sebab kita dah bincang terbatalnya at-tarjih biduni al-murajjih. Berlakunya tarjih maknanya wujud ataupun adam contohnya. Dalam masa yang sama tidak ada murajjih. Ya, mudah kita faham kalau timbang yang macam dekat pasar tu kan. Kalau kat sini masih guna lagi lah. Timbangan yang dua tu, yang sebelah letak batu untuk faham apa dia punya besi tu kan. Untuk kita tahu sekilo ke 2 kilo. Jadi timbangan tu sama kalau tak letak apa-apa. Baik. Kalau kita kata berat, sebelah berat tapi tak ada yang memberatkan. Mustahil tak? Mustahil. Jadi at-tarjih bidunil murajjih mustahil. Dan mustahilnya itu boleh dikatakan secara badihi. Ataupun kita kata akan membawa kepada ijtima'u bainan naqidaini. Akan berhimpun dua yang berlawanan. Apa dia? Al-musawah wa tarjih. Dia sama al-musawah wa rujhan. Silap. Al-musawah maknanya dia sama. Pada zatnya atau pada hak mungkin itu dia sama. Dalam masa yang sama dia ada rujhan. Ada yang tarjih daripada satu lagi ataupun daripada yang lain. Maksudnya antara wujud dan adam, tiba-tiba kita kata dia wujud tanpa ada yang mentarjihkan atau tanpa ada yang mengisbatkan dia wujud. Maka di situ berlaku ijtima'u bainal mutanaqidain, iaitu al-musawah war rujhan. Kita dah sebutkanlah sebelum ni pada sifatul al-qidam. Sifatul qidam, tak sifatul wujud. Pada sifatul wujud. Baik. Law ihtaja ila al-mukhassisi lakana hadithan. Kalaulah berhajat kepada mujid, al-mukhassis bermakna al-mujid, lakana hadisan. Sebab benda yang hadis sahaja perlu kepada mujid. Sebab apa? Al-hudus adalah al-wujud ba'dal adam. Wujudnya itu selepas tiada ataupun didahului oleh tiada. Maka mesti ada yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Jadi yang berhajat kepada mujid adalah perkara-perkara hadis sahaja. Law ihtaja ila al-mukhassis bermakna al-mujid lakana hadisan walakinna kaunahu hadisan muhal. Walakinna kaunahu hadisan muhalun. Kenapa muhal? Dalil yang kita dah bincangkan di dalam sifatul qidam. Kita kata apa? Walakinna kaunahu hadisan muhalun. Kenapa? Lau kana hadisan lahtaja ila al-muhdis. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, maka Allah Ta'ala berhajat kepada yang membaharukannya, iaitu yang menciptakannya. Kemudian kita bincang muhdis ini sama ada apa? Qadim ataupun hadis. Kalau qadim, maka inilah Tuhan. Selesai. Dah berhenti. Tapi kalau dia hadis, akan melazimi dua benda. Apa dia? Ingat lagi, kalau hadis sama ada akan melazimi daur ataupun tasalsul. Ataupun kita kata kalau dia hadis, maka berhajat kepada mujid ataupun muhdis. Berhajat kepada muhdis juga. Dan muhdis itu kita tanya juga, adakah dia qadim ataupun hadis. Maka kalau perkara itu berterusan, bahawasanya Allah Ta'ala itu baharu, dan perkara itu berterusan, berhajat kepada muhdis itu berhajat kepada muhdis yang lain, muhdis yang lain berhajat kepada muhdis yang lain, ila ma la nihayah fil madi, maka akan melazimi tasalsul. Wa tasalsul batilun. Tasalsul batil. Kenapa? Dengan burhan tatbik yang kita dah bincang pada perbahasan mustahilul aqli. Kerana burhanut tatbik juga khulasahnya membawa kepada ijtima'u al-mutanaqidain. Akan berhimpun dua perkara yang berlawanan. Maka kita kata lau kana hadisan lahtaja ilal muhdis. Kemudian kalau muhdis itu
qadim, selesai, itu adalah Tuhan. Tapi kalau muhdis itu hadis, maka berhajat kepada muhdis yang seterusnya. Maka ditanya muhdis yang seterusnya itu sama ada qadim ataupun hadis. Kalau hadis juga, maka berhajat kepada muhdis yang lain. Kalau berterusan, maka akan melazimi tasalsul. Kalau tiba-tiba kembali balik kepada yang pertama, maka dipanggil sebagai ad-daur. Wad-daur wa tasalsul minal mustahil aqli. Daripada perkara-perkara mustahil aqli. Kita sebutkan sebelum ini, mustahil aqli kesemuanya terhimpun kepada berapa? Kepada 4. Semua akan kembali kepada 4 perkara. Bukannya 4 benda ni sahaja mustahil aqli. Tak. Mustahil aqli ada banyak. Dihimpunkan sampai 40 ataupun lebih daripada itu mustahil aqli. Tetapi dihimpunkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Luqtatul Ajlan dan disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, menghimpunkan mustahil aqli terhimpun pada 4 perkara. Yang pertama daur, yang kedua tasalsul, yang ketiga ijtima'un naqidaini bermakna mutaqabilaini. Taqabul yang 4 yang kita dah bincang dalam ilmu mantik. Kemudian yang keempat adalah at-tarjih bidunil murajjih. Jadi 4 ni adalah apa kita panggil asas ataupun kulliyat bagi mustahil aqli. Dan keempat-empat semua ini semuanya kembali kepada apa? Ijtima'un naqidaini, iaitu ijtima'ul mutaqabilaini. Sama ada ijtima'u an-naqidaini ataupun ijtima'u ad-diddaini ataupun ijtima'ul adam wal malakah ataupun ijtima'ul mutadaifaini, kulluha muhal. Semuanya mustahil. Jadi kita kata apa? Law ihtaja ila al-mukhassisi lakana hadithan walakinna kaunahu hadisan muhal. Sebab apa? Law kana hadisan lahtaja ila al-muhdisi. Dan perbahasan ini qad ulima fi babi sifatil qidam. Kita dah bincangkan dalam sifatul qidam, nafyu hudutsillahi subhanahu wa ta'ala, menafikan baharunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil ini faham? Yang kedua ni. Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Maka di sini jelaslah bila terbatal yang ini, maknanya terbatal yang Allah Ta'ala itu berhajat kepada mukhassis kerana melazimi perkara yang mustahil. Maka kita kata fama adda ilal muhal, muhal. Benda yang membawa kepada perkara yang mustahil adalah mustahil. Maka jelaslah bila terbatal al-ihtiyaj ilal mukhassis, maka tersabitlah bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mukhassis, iaitu pencipta. Kerana Allah Ta'ala itu wujudnya wajib. Dan wujud yang wajib adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada. Ataupun wujud yang wajib yang mana tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Sebab wajib dalam bab ahkamul aqli, kita kata apa makna wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yang tak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Ataupun kita kata ma la yaqbalul adam, yang tak boleh terima tiada, sentiasa ada. Kalaulah dia tiba-tiba menerima tiada, maka akan berubah hakikat sebenarnya, akan berlaku qalbul haqaiq, akan berubah hakikat. Sedangkan disebutkan jelas oleh Al-Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Aqaid Nasafiyah, haqaiqul asya' thabitatun. Hakikat kepada setiap perkara adalah sabit, tak boleh berubah, tak boleh berlaku. Dia wajib, tapi dalam masa sama dia mungkin juga, tak boleh. Di haqaiqul asya' thabitatun. Baik. Wadidduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassis. Lawan bagi al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis, yang mana itu adalah makna la al-qiyam bin nafsi. Wad dalilu ala dhalika, dalil kepada perkara ini iaitu dalil kepada al-qiyam bin nafsi. Wad dalilu ala dhalika ay al-qiyam bin nafsi. Okay, ini dalil yang pertama yang tadi kita bincang. Annahu law ihtaja ila mahallin, kalaulah ia berhajat kepada mahal, ay dhatin yaqumu biha, zat untuk dia berdiri dengannya, maknanya dia sifatlah. Lakana sifatan, maka dia adalah sifat. Kerana zat tak berdiri pada zat, yang berdiri pada zat adalah as-sifah, sifat. Ay
li'annahu la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifah. Kerana apa? Kerana tidaklah berhajat kepada zat untuk ia berdiri melainkan sifat. Kerana sifat qiyamnya sifat itu secara tabi'iyah, secara mengikut. Mengikut apa? Mengikut zat. Kalau zat ada, barulah dia ada. Baik. Li'annahu la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifah. Idh dzatu. Idh dekat situ ta'lil. Ta'lil kepada apa? Ta'lil kepada apabila disebutkan la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifah. Idh dzatu la tahtaju ila dhatin taqumu biha. Kerana zat tak berhajat kepada zat untuk dia berdiri. Kerana zat berdiri dengan sendirinya. Zat berdiri dengan sendirinya. La yaftaqiru ila mahal. Tak perlu kepada zat yang lain. Sebab zat tak berdiri pada zat. Hatta zat hawadis juga, kita semua tak berhajat kepada zat yang lain. Kita berdiri dengan sendirinya pada zat. Bezanya, zat hawadis berhajat kepada mukhassis. Berhajat kepada mujid. Akan tetapi zat Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhassis. Itu bezanya. Tetapi zat la yaftaqiru ila mahal. Zat tak berhajat kepada zat yang lain. Kerana zat berdiri dengan sendirinya. Idh dzatu la tahtaju ila dhatin taqumu biha. Wa kaunuhu sifatan muhalun. Dan Allah Ta'ala itu ataupun jadinya Allah Ta'ala itu adalah sifat mustahil. Idh law kana sifatan lam yattasif bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Kalaulah Allah Ta'ala itu adalah sifat, maka tidak boleh ia bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Wahia, iaitu tilka sifatil ma'ani wal ma'nawiyah, wajibatul qiyami bihi ta'ala. Wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Lil adillati ala dhalika. Kerana dalil-dalil pada perbahasan itu yang akan tafsirkan nanti dalam sifatul ma'ani. Fa'adamu ittisafihi bidhalika batilun. Maka kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat yang demikian itu daripada ma'ani dan ma'nawiyah adalah batil. Fabatala ma'adda ilaihi. Maka terbatallah segala yang membawa kepadanya, iaitu kepada adamu ittisafihi bidhalika wa huwa iftiqaruhu ilal mahal. Iaitu apa? Iaitu berhajat dan bergantungnya Tuhan itu kepada zat. Wa idza batala iftiqaruhu ilal mahal thabata istighna'uhu anhu wa huwa al-matlub. Kalau terbatal iftiqar, maka sabitlah adamul iftiqar, iaitu istighna. Sebab digunakan qiyasul khulf. Digunakan qiyas al-khulf. Okey, dapat ni? Ada yang tak faham kat dalil? Istighna maknanya terkaya. Terkaya maknanya tak berhajat. Adamul ihtiyaj. Istighna bermakna adamul ihtiyaj ataupun adamul iftiqar. Itu makna istighna. Walau ihtaja ila mukhassisin. Baik, masuk kepada dalil ataupun tafsiran yang kedua pada al-qiyam bin nafsi, iaitu ihtiyaj ila mukhassis. Maka disebutkan apa? Walau ihtaja ila mukhassisin ay mujidin yujiduhu. Mujid iaitu pencipta yang menciptakannya. Mukhassis di sini bermakna mujid. Law ihtaja ila mukhassisin ay mujidin yujiduhu lakana hadisan. Maka dia adalah baharu. Li'annahu la yahtaju ila dhalika illa al-hadis. Kerana tidaklah berhajat yang demikian itu, iaitu berhajat kepada apa? Kepada mukhassis, melainkan adalah perkara yang hadis. Idhil qadim la yahtaj lahu. Qadim tidak berhajat kepada muhdis. Kerana qadim wujudnya la yasbiqul adam. Qadim bermakna adamul awwaliyah. Tidak ada permulaan. Li'annahu la yahtaju ila dhalika illa al-hadis idhil qadimu la yahtaju lahu wa kaunuhu hadithan muhal. Allah Ta'ala itu baharu adalah mustahil. Li'annahu qad sabaqa wujubu wujudihi wa qidamihi wa baqaihi dhatan wa sifatin.
Kerana apa? Kerana telah tersabit bahawasanya Allah itu wajibul wujud dan wajib bersifat dengan qidam. Wajib juga baqa' secara zat dan sifat. Zatan wa sifat. Maka zat Allah Ta'ala wajib, qidam, baqa'. Begitu juga dengan sifat-sifatnya yang lain. Dapat tak? Jadi itu dalil yang telah dijelaskan terutamanya dalam sifatul qidam, kerana kita menafikan hudus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sifat mukhalafah lil hawadis, kita nafikan apa? Nafikan qiyam al-hawadis ala dhatillahi ta'ala. Kita nafikan adanya perkara yang baharu kepada Allah Ta'ala. Sebab ingat lagi dalam suarul mumasalah yang 10 tu, antara yang dinafikan ada apa? Adalah tattasif ayat tasifa dhatuhu ta'ala bil hawadis. Jadi Allah Ta'ala itu bukan hadis dan juga bukan mahal lil hawadis. Kerana Allah Ta'ala qadim, maka tidak boleh melazimi perkara yang hadis. Kenapa? Kerana kaedah aqliyah mengatakan malazamal hadis fahuwal hadis. Perkara yang melazimi baharu adalah baharu. Maka qidam ataupun qadim tidak boleh melazimi sesuatu daripada perkara yang baharu. Baik, maka daripada sini kita boleh simpulkan segala perkara mawujudan apabila kita nisbahkan kepada mahal dan juga mukhassis, akan terbahagi kepada 4 bahagian. Ini faedah daripada perbahasan sifat al-qiyam bin nafsi. Disebut oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam Muqaddimat As-Sanusiyah, al-mawjudat, disebutkan apa? Al-mawjudat bin nisbati ila al-mahal wal mukhassis arba'atu aqsam. Ada 4, terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama apa? Qismun ataupun arba'atu aqsam. Yang pertama, isim yang pertama qismun la yaftaqiru ilaihima, iaitu tidak berhajat kepada apa? Mahal dan juga mukhassis. Qismun la yaftaqiru ilal mahal wal mukhassis. Apa dia? Zatullahi ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada mukhassis, seperti mana kita nyatakan tadi pada istidlal qiyam bin nafsi. Kemudian yang kedua, qismun yaftaqiru ilaihima ma'an. Yang kedua adalah yang berhajat kepada kedua-duanya, iaitu berhajat kepada mahal dan juga mukhassis. Apa dia? Al-a'rad al-hadisah. A'rad ataupun a'rad al-hawadis. A'radul hawadis, iaitu segala sifat-sifat yang baharu. Yang ini sifat-sifat makhluk lah, sifat-sifat yang baharu. A'rad maknanya sifat. Jadi sifat-sifat yang baharu. Segala sifat baharu berhajat kepada tempat, iaitu berhajat kepada zat. Mahal di sini zat, supaya tak banyak tertukar dengan makan, dengan tempat. Mahal di sini adalah zat. Jadi a'rad yang ada, a'rad yang hawadis, berhajat kepada zat yaqumu bihi, dan berhajat kepada mukhassis, yukhassisuhu, yang mentakhsiskan dia, itu mujid, yang menciptakan dia. Kemudian yang ketiga, qismun la yaftaqiru ila al-mahal wa yaftaqiru ila al-mukhassis. Tidak berhajat kepada tempat, tetapi berhajat kepada mukhassis. Apa dia? Zat al-hawadis. Zat-zat sekalian yang baharu. Zat-zat sekalian yang baharu, selain daripada zat Allah Ta'ala. Maka tidak berhajat kepada mahal, iaitu tidak berhajat kepada zat, kerana dirinya sendiri dah zat. Wa zat la yaqumu la taqumu bizat. Macam kita sebutkan tadi, Syekh Nawawi kata apa? La yahtaju bukan. Mana tadi?
La yahtaju ila mahal yakumu bihi illa sifah idh dzat la tahtaju ila dzatin taqumu biha. Zat tak berhajat kepada zat. Jadi yang berhajat kepada zat adalah sifat. Tetapi pada kisim ini ia berhajat kepada mujib, iaitu mukhassis. Apa dia? Zat hawadis. Zat perkara-perkara yang baharu. Kemudian kisim yang ketiga, yang keempat, yang terakhir sekali adalah qismun yaqumu bil mahal wala yaftaqiru ila al mukhassis. Kisim yang keempat, kisim yang berdiri dengan zat tetapi tidak berhajat kepada mukhassis. Apa dia? Sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatullahi taala. Jadi sifat Allah taala berdiri pada zat tetapi tidak berhajat kepada mukhassis yukhassisu. Okey, dapat. Jadi ini adalah 4 taksimat yang diberikan pada sekalian maujudat apabila kita nisbahkan kepada mahal iaitu zat dan juga mukhassis iaitu al-mujib. Dapat tak? Terbahagi kepada 4. Jadi kisim yang pertama, kismun la yaftaqiru ilaihima, yang tak berhajat kepada zat dan juga mujib, iaitu zatullahi subhanahu wa ta'ala, mustaghni anil mahal wa mustaghni anil mukhassis iaitu mujib. Kisim yang kedua, kismun yaftaqiru ilaihima ma'an, yang berhajat kepada kedua-duanya, iaitu a'radul hawadis. A'rad itu sifat-sifat bagi sekalian yang baharu. Sekalian baharu maknanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallah. Qismun yang keempat, yang ketiga, qismun la yaftaqiru ilal mahal wa yaftaqiru ilal mukhassis. Tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada zat, tetapi berhajat kepada mujib. Apa dia? Zatul hawadis. Zat-zat sekalian yang baharu. Tak berhajat pada zat yang lain. Sebab apa? Az-zat la taqumu bi dzatin ukhra. Zat tak berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat hanyalah sifat sahaja. Tetapi zat hawadis berhajat kepada mujib yang menciptakannya. Maka dia masuk pada kisim yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kismun yaqumu bil mahal. Kalau kita tadqiq, Imam Sanusi ubah. Dari segi apa? Dari segi istilah. Imam Sanusi tidak mengatakan kismun yaftaqiru ilal mahal, tapi yaqumu bil mahal. Kenapa? Kerana mengubah istilah itu ta'adduban ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk izharkan ta'addub pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bila kita kata yaftaqiru ilal mahal, seolah-olah macam ada naqs, ada kekurangan dekat situ. Ada kekurangan, yush'iru bin naqsi. Kerana itu disebut oleh ada sebahagian daripada ulama yang menyebutkan kisbun yaftaqiru ilal mahal. Maka disebut oleh Imam Bajuri qad asa'al adab. Telah su'ul adab. Telah tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala kerana menisbahkan iftiqar pada Allah Subhanahu wa taala, pada sifat Allah taala. Sedangkan iftiqar ni yush'iru bin naqsi. Bila kita kata ihtiyaj, berhajat ataupun bergantung, maka itu adalah bentuk kekurangan. Maka ditukar kepada kismun yaqumu bil mahal, berdirinya pada zat. Wala yaftaqiru ilal mukhassis, tak berhajat kepada mujib, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan untuk yang ni? Jadi ini adalah 4 taksimat yang diberikan oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Al-Muqaddimah As-Sanusiyah. Muqaddimat As-Sanusiyah. Baik. Jadi ini adalah 4 perkara maujudat bila kita nisbahkan kepada mahal dan juga kepada al-mukhassis. Baik. Jadi ini adalah khulasah kepada perbahasan ataupun faedah daripada perbahasan al-qiyamu bin nafsi. Perbahasan al-qiyamu bin nafsi. Baik. Jadi selesai sifat yang keempat daripada sifatun salbiyah, iaitu sifat
Allahumma salli ala Muhammad, sifat al-qiyam bin nafsi. Ada soalan? Tak ada. Jadi insyaAllah sifat selepas ini adalah sifatul wahdaniyah dan berhajat kepada perbahasan yang agak panjang, maka kita jadikan kepada dars yang seterusnya. Sebab biar jadi satu dars lah, sebab kalau kita buat ni nanti dia akan berhenti lama. Jadi sambungan dia tu lama. Jadi biar kita jadikan minggu depan, insyaAllah kita akan bincang perbahasan sifatul wahdaniyah. Jadi sifat wahdaniyah ni sifat paling penting, antara sifat yang terpenting atau sifat yang paling penting, kerana dengannya dinamakan ilmu ini sebagai ilmu tauhid. Kerana dengan sifat wahdaniyah dan juga perbahasan pada sifat wahdaniyah, kerana itu dinamakan ilmu ini sebagai ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Ta'ala. Baik, jadi insyaAllah ada perbahasan sedikit panjang dan ada banyak beberapa istilahat yang perlu untuk kita tahu, dan dalil yang dibawa adalah dalil yang agak panjang sedikit sebelum masuk kepada sifat al-ma'ani. Wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.